Didik TV KPM. Kita sudah berada di bahagian yang agak terakhir juga ni bersama dengan Cikgu Hizam. Bahagian ni saya suka dan saya kira murid-murid di rumah pun pastinya suka, iaitu tentang drama. Sebab saya difahamkan drama ni murid perlu buat skrip mereka sendiri. Betul Cikgu? Betul Mira. Jadi ada aspek pengkaryaan yang diminta untuk murid-murid kita menghasilkan. Tapi tidaklah sepenuhnya. Tapi adalah bahagian-bahagian tertentu. Tak ada satu babak, satu adegan dan sebagainya. Cukuplah 8 dialog dan sebagainya. Wah, dan ini kita nak tahu bagaimana cara untuk menghasilkan sebuah drama yang baik. Silakan Cikgu Hizam. Yes. Untuk drama ni kita ada dua drama Mira. Okey, murid-murid sekarang kita ada dua drama. Drama Ana dengan Mat Piah dan Mr. Blackway. Jadi kita lihat dalam drama ni sebelah, begitu juga dia ada tiga unsur yang ataupun tiga perkara penting yang kita belajar sebenarnya. Murid-murid faham, iaitu elemen, pembangunan sasial dan pengkaryaan. Jadi kalau kita lihat kepada perkara-perkara itu, kita cuba merujuk kepada apa yang telah kita belajar dalam kelas. Guru-guru sebenarnya sebut macam-macam. Ana ni jahat, Ana ni selfish, Ana pentingkan diri sendiri. Okey. Jadi Mat Piah ni bekas sakit mental, Blackway ni penakut dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang telah sebutkan dan akhirnya perkara itu sebenarnya kadang-kadang murid-murid kita kata, alamak, alah, cikgu dah sebutlah dulu, terlupa. Yang ni yang merugikan mereka sebenarnya. Guru-guru mereka dah bincang semua perkara tersebut, lupa. Jadi fokus dalam kelas sangat penting. Murid-murid kalian, fokus dalam kelas sangat penting. Bolehlah mereka dapat keputusan yang cemerlang. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada soalan ni, drama yang dipilih adalah drama Ana. Kenapa kita lihat nanti macam mana? Iaitu unsur patriotisme yang ada pada watak Zaki dan kemudian kita tengok nilai kasih sayang yang terdapat dalam drama tersebut. Okey. Jadi untuk analisis soalan ini, cikgu cuba bincangkan kepada murid-murid bahawa kita nak melihat kepada apa yang dimaksudkan dengan unsur patriotisme. Jelas bahawa kepada kita, unsur patriotisme ialah unsur yang menunjukkan semangat cintakan tanah air. Jadi dalam drama ini, kita melihat dan murid-murid bila dah baca cerita ini, kita dapat tonjolkan. Ada beberapa perkara yang pengarang sendiri cuba nak gambarkan bahawa Zaki ni dalam cerita ni juga ada dibawa tentang isu semangat cintakan tanah air. Jadi bagaimana? Sebenarnya cerita ini mengisahkan tentang pertemuan budaya Barat dan Timur. Jadi berlaku perbezaan antara orang Barat dan orang Timur walaupun mereka suami isteri. Jadi bagaimana patriotisme ini dikeluarkan dalam hubungan suami isteri itu. Jadi jelas bahawa digambarkan Zaki ini mempunyai unsur patriotisme. Sebagai contoh ialah menuntut ilmu dalam bidang sejarah. Jadi merupakan ahli sejarah ni, jadi kita lihat dia belajar tentang sejarah tanah air kita. Jadi bila dia belajar, dia cuba untuk mengembangkan dan mendapatkan ilmu tentang sejarah tanah air. Tapi dia belajar sampai di University of Cambridge, London. Dia dapatkan ilmu tentang tanah air kita. Jadi dia balik dan dia mempunyai semangat cintakan tanah air. Contoh yang seterusnya ialah dia memiliki kesetiaan terhadap bangsa, agama dan tanah air. Ini jelas dalam petikan cerita ini dan kita lihat bahawa kalau murid-murid kita kaji juga, kalau saya kaji juga, saya dapati bahawa Zaki telah menunjukkan kesetiaan terhadap bangsa dan tanah airnya. Dia mementingkan perkara ini bahawa semangat dan rohnya mempunyai kepada negara Malaysia. Walaupun isterinya orang Barat, orang London. Jadi ini satu kepentingan. Dan bagi pelajar-pelajar murid-murid kita pula, dua perkara ini sangat penting. Dua huruf je. Bukan nak gagal F ni, tapi sebenarnya fakta dan C ialah contoh. Sebab dalam sastra ini kita melihat bahawa apa yang dimaksudkan dengan unsur patriotisme ini ialah apa yang perlu dikeluarkan oleh murid-murid kita adalah F. Dan jadi untuk membuktikan F ni kita panggil contoh. Itu saya tugasan murid-murid kita. Dua perkara sahaja daripada apa yang telah dipelajari sepanjang 2 tahun. Okey. Seterusnya. Okey, 3 nilai kasih sayang yang terdapat dalam drama tersebut. Jadi dalam drama ni juga ada nilai kasih sayang kalau kita lihat. Yang ni nada dia boleh sedih sikitlah. Okey. Kasih sayang kan? Dalam kasih sayang ni apabila digambarkan tentang perkahwinan lelaki dan wanita ni juga kadang-kadang kita akan diuji. Dalam cerita ni Zaki dan Ana tu sendiri diuji. Okey, bahawa bagaimana Ana tu mendapat ibu mertua atau ibu Zaki ni sakit. Jadi Zaki ni lebih terpaksa menjaga ibu dia. Jadi dalam negara Barat dia tak nak. Your mother is your mother lah. It's not my mother. Dia kata. Minta maaf cikgu cakap bahasa Inggeris sikit. Lebih kurang macam tu. Tapi budaya Melayu perlu ada nilai kasih sayang kepada ibu bapa. Tanggungjawab dia.
Itu yang dipupuk dalam masyarakat kita. Kita kena hormat agama kita juga macam tu. Jadi perkara ini jelas terdapat dalam kasih sayang, terdapat dalam petikan F dengan C. Bila kita kata kasih sayang, kita bagi contoh yang menunjukkan kasih sayang tersebut. Okey. Soalan yang terakhir ataupun genre yang terakhir ialah novel. Jadi ada 6 soalan, pilih yang terbaik. Soalan yang terpilih pada hari ini ialah yang pertama ialah nyatakan 2 teknik plot dan yang kedua ialah jelaskan isu masyarakat yang terdapat dalam petikan. Okey. Teknik plot ialah kalau kita bincang teknik plot ni panjang ni sebenarnya. Bagaimana pengarang menceritakan, menulis karya tersebut. Jadi pengarang menggunakan. Jadi murid-murid kita belajar 6-7 teknik plot yang yang telah disampaikan oleh pengarang seperti pemerian, dialog, monolog, suspens, imbas kembali. Mereka cuba cari dalam novel yang panjang tu cari ada tak suspens, ada tak imbas kembali dan memang ada. Jadi apa yang perlu mereka buat ialah mereka bagi daripada 2 teknik plot tu. Contoh dekat sini ada dialog. Perbualan. Ada tak perbualan? Ada tak perbualan? Ada. Okey, teknik plot. Ni betul lah ni. Kita right jawapan ni. Kemudian pemerian. Pengarang bercerita secara langsung. Ada. Okey, ada. Kemudian imbas kembali. Jadi mana kata karya-karya yang hebat ni dia akan memaparkan teknik plot yang banyak. Jadi teknik plot yang banyak ni akan melahirkan pembaca yang boleh meneruskan pembacaan hingga ke akhir. Jadi Pembaca pun seronoklah untuk berimajinasi. Betul, Mira. Jadi murid-murid kita baca pun rasa seronok. Ada satu peristiwa dalam ni, suspens. Bagaimana dikeluarkan sebuah pistol dan untuk sengaja dikeluarkan oleh seorang jeneral dan dirampas pistol itu oleh satu watak lain. Tapi watak itu telah cuba menembak jeneral itu dan pistol itu tidak ada peluru. Jadi sebenarnya jeneral telah tahu bahawa dia mungkin dibunuh. Peluru ada pada jeneral dan jeneral rampas balik pistol tu, dia tembak balik. Menarik dalam cerita tu. Okey. Jadi seterusnya yang terakhir ialah tentang isu masyarakat. Jadi begitu juga kita lihat dalam cerpen, dalam novel, dalam beberapa perkara. Okey. Isu masyarakat ni penting dan cuba ditimbulkan kerana sastra ini sendiri dekat dengan masyarakat. Seni sastra itu seni untuk masyarakat. Okey. Jadi kita lihat situ, murid-murid kena faham bahawa antara isu masyarakat yang telah disampaikan ini ialah contoh masyarakat percaya kepada spiritual. Okey. Masyarakat yang suka membuat andaian dan tafsiran. Ini masyarakat kita lah ni. Cikgu tak nak komen panjang-panjang. Okey. Tapi yang terbaik ialah masyarakat yang prihatin. Okey, jelas bahawa F dengan C juga berlaku di sini. Untuk mendapatkan markah yang baik, dapatkan keputusan yang baik, hasilkan jawapan yang melengkapi 2 perkara ini, fakta dan contoh. Fakta tu kita gambarkan apa yang kita belajar, contoh daripada petikan yang kita belajar. Mira. Semuanya sebenarnya dah ada dalam petikan tu kan cikgu. Tak perlu susah-susah untuk kita karang sendiri, fikir tak perlu. Semua dah ada dah lengkap semua. Baik. Dan tadi pun cikgu dah sentuh juga cara menjawabnya daripada 6 soalan pilih 3 sahaja. Andai katalah cikgu, andai kata saya ni macam yakin tak yakin je dengan soalan ni. Saya nak buat 4 lah, extra 1. In case lah kalau terlebih markah kod cikgu pilih yang ni. Boleh ke cikgu? Boleh, Mira. Sebab ini yang berlaku dalam mata pelajaran KMK ni. Kebebasan diberi dan ada yang jawab 6 pun ada. Tapi murid-murid sekalian, jangan sebab kita buang masa. Okay, masa itu emas dan masa itu sangat penting. Boleh jawab dengan sebaik mungkin. Kita cuba habiskan kita punya jawapan tu dalam konteks yang betul-betul tepat dan betul dan kita boleh dapatkan markah yang baik. Selain daripada itu, pilihan soalan tadi penting. Cikgu dah maklumkan di awal, pilihan soalan daripada nombor 11 sampai nombor 16 sangat penting. Bukan kita jawab apa yang kita tahu, jawab berdasarkan apa yang kita boleh dapatkan markah. Macam Mira kata, kita nak kaut markah banyak-banyak dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Baik. Dan baik cikgu, dan macam cikgu pesan tadi, ingat FC. Bukan F untuk gagal tapi F untuk fakta dan juga C untuk contoh. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Hizam atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan dapat memberi manfaat yang sangat besar terutama sekali kepada semua calon SPM yang sedang menonton dan yang bakal menduduki kertas peperiksaan ini. Didik TV KPM